Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam sesi pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Untuk hari ini, kita akan teruskan pelajaran kita masih lagi dalam tema yang ketiga, pentingkan kebersihan dan kesihatan. Unit ketujuh, telitinya Rizal. Dan hari ini kita akan belajar tentang kata kerja pasif iaitu aspek tata bahasa. Dan kita akan merujuk di dalam buku teks muka surat 44. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata kerja pasif. Seterusnya, murid-murid akan dapat membina ayat menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Baiklah anak-anak, adakah anak-anak sudah bersedia dengan buku teks masing-masing? Jom kita buka muka surat 44 buku teks kamu. Tetapi sebelum tu, mari kita lihat apakah yang dikatakan dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Sekali lagi, cikgu ulang. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Tidak mengapa kalau kamu kurang jelas, cikgu akan berikan contoh kepada kamu. Contoh ayat, Asmah membaca buku. Asmah membaca buku. Ayat ini ialah ayat aktif. Apabila ditukarkan dan ia berubah menjadi ayat pasif, maka ayat itu akan jadi buku itu dibaca oleh Asmah. Secara automatik, perkataan dibaca ini ialah kata kerja pasif dan membaca ini ialah kata kerja aktif. Contoh lain, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Makan akan menjadi dimakan. Tuang akan menjadi dituang. Jual akan menjadi dijual. Tulis akan menjadi ditulis. Potong akan menjadi dipotong. Ikat akan menjadi diikat. Dan basuh akan menjadi dibasuh. Jadi, semua perkataan yang berwarna merah ini ialah kata kerja pasif yang berasal daripada kata kerja aktif yang di sebelah kiri ini, yang berwarna hitam ini. Baiklah, mari kita lihat buku teks kamu muka surat 44. Mari kita baca bersama-sama ayat yang berada di atas ini. Ini bilik Rizal. Bilik ini dikemas oleh Rizal. Dia dibantu oleh ayah, ibu dan kakaknya. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa perkataan yang telah pun ditunjukkan di dalam buku teks kamu. Untuk perkataan dilap, ayat telah pun dibina untuk kamu. Cermin tingkap dilap oleh ayah. Baik, kemudian kita lihat ada perkataan disusun. Kata kerja pasif disusun. Seterusnya, kata kerja pasif ditukar. Seterusnya, kata kerja pasif
disapu dan kata kerja pasif disangkut. Mari kita lihat perkataan yang pertama, iaitu perkataan disusun. Perkataan ini menunjukkan Rizal sedang menyusun buku-bukunya di atas meja. Boleh kamu bina ayat menggunakan kata kerja pasif disusun. Bagus. Mari kita bina ayat disusun. Buku itu disusun oleh Rizal. Buku itu disusun oleh Rizal. Untuk membina ayat, anak-anak jangan lupa di awal ayatnya mestilah huruf besar dan di hujungnya mestilah diletakkan tanda noktah. Seterusnya, mari kita lihat kata kerja pasif yang kedua, iaitu ditukar. Mari kita bina ayat bersama-sama dan gambar ini menunjukkan permaidani yang ada di lantai sudah pun ditukar dengan permaidani yang baharu. Baik, mari kita bina ayat. Lantai itu ditukar dengan permaidani baharu. Lantai itu ditukar dengan permaidani baharu. Bagus anak-anak. Baik, kita teruskan dengan perkataan yang seterusnya, iaitu perkataan disapu. Kelihatan kakak yang sedang menyapu. Baik, mari kita bina ayat menggunakan kata kerja pasif disapu. Lantai disapu oleh kakak. Lantai disapu oleh kakak. Bagus. Seterusnya, kata kerja pasif yang terakhir iaitu disangkut. Disangkut. Kelihatan ibu sedang menyangkut pakaian dan baju di dalam almari. Mari kita bina ayat menggunakan kata kerja pasif disangkut. Baju disangkut oleh ibu. Baju disangkut oleh ibu. Bagus anak-anak. Baik, nampaknya kamu pun faham apa yang dikatakan dengan kata kerja pasif ini. Sekarang, mari kita lihat aktiviti di dalam buku aktiviti kamu muka surat 48. Baik, cikgu telah tunjukkan muka surat 48. Aktiviti yang kelima, bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Untuk gambar yang pertama ini, gambar ini menunjukkan bilik air. Kata kerja pasif yang diberikan iaitu dihias dan nama murid ini ialah Rizal. Baik, boleh kamu bina ayat bersama-sama dengan cikgu? Bagus, mari kita bina ayat yang pertama menggunakan kata kerja pasif dihias. Dan ayat ini telah pun diletakkan perkataan bilik air ini. Bilik air ini. Jadi kamu masukkan sahaja kata kerja pasif dihias. Dihias oleh siapa? Ya, dihias oleh Rizal. Jadi ayatnya ialah bilik air ini dihias oleh Rizal. Pastikan hujung ayat diletakkan dengan tanda nokta. Bagus. Seterusnya, lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini menunjukkan mangkuk tandas. Kata kerja pasif yang diberikan ialah dicuci. Dan gambar ini ialah gambar kakak. Perkataan yang telah diberi iaitu mangkuk tandas. Jadi mari kita lengkapkan ayat ini. Mangkuk tandas dicuci
oleh siapa? Ya, oleh kakak. Mangkuk tandas dicuci oleh kakak. Bagus anak-anak. Kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan tandas. Ya, tangki simbah ni tandas. Kemudian kata kerja pasif yang diberikan ialah dipam. Dan gambar ini ialah gambar ayah. Baik, mari kita bina ayat menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan. Tandas dipam oleh ayah. Tandas dipam oleh ayah. Bagus. Baik, seterusnya gambar yang keempat, gambar tingkap. Perkataan yang telah diberikan juga tingkap. Kata kerja pasif dibuka dan ini ialah gambar ibu. Jadi mari kita bina ayat menggunakan perkataan-perkataan ini. Tingkap dibuka oleh ibu. Tingkap dibuka oleh ibu. Baiklah, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung pelajaran. Jadi, cikgu mengharapkan agar kamu dapat melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 48 dan memahami apa yang telah cikgu ajarkan pada hari ini berkenaan kata kerja pasif. Sampai kita berjumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Selamat belajar!